ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف قد ويفعل عبد الآبدين والدهر الداهرين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففعلناها سليمان وقلنا لك الحكم وعلما وشرنا معدودا وصبحنا طيرا فائدا يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala dapat kita teruskan kuliah duha kita, dan minta maaflah untuk 2 minggu tak dapat hadir kerana mendapat cahaya mata baru. Nah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Nah, jadi itulah sebab Ustaz tak hadir 2 minggu tu. Tak apalah. Jadi lelaki nah. Namanya Muhammad Umar. Nah, nanti dia besar dia ganti pula Ustaz nanti. Nah, insya-Allah. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita sambung baliklah pengajian tafsir yang lepas. InsyaAllah kita tafsir surah apa? Surah At-Tin. Muka surat At-Tin. Tengok pada muka surat 1409, surah Tin. Baik, kita baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi surah yang seterusnya, iaitu surah Tin. Yang mana surah ini ialah surah yang ke-95, yang mana surah ini diturunkan di Mekah. Berlaku khilaf lah, ada setengah kata ayat ni turun di Mekah dan setengah kata turun di Madinah.
Dah. Tu. Buah ting ni buah apa? Dia seperti buah hara. Sama. Kenalkan buah hara tu? Kalau sebelah patah timur, kalau buat gulai, gulai kari daging, dia letak buah hara. Buah hara ni dia seperti buah ting. Tumbuh pun lebih kurang buah ting. Di dekat Kelantan ada satu pokok buah ting. Ataupun di Janda Baik ada buat kan buah ting tu. Di Janda Baik tu ada dia buat apa ni, tanaman buah ting tu. Jadi buah ting ni kalau tak ada tempat kita, pokok dia macam mana, tengok buah hara tu macam mana. Lebih kurang macam tu. Belah dia nampak serabut macam tu lah. Betul lah tu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah ni dipanggil surah Tin, yang mana ada 8 ayat sahaja. Kita tengok pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Jadi waw itu dipanggil waw qasam. Waw qasam ni Allah bersumpah dengan buah tin. Demi bumi yang menumbuhkan, ataupun demi bumi tin dan zaitun. Maksudnya demi bumi yang banyak menumbuhkan tin dan zaitun. Ni orang panggil buah kesihatan lah ni. Kalau nak makan untuk kesihatan, banyakkan makan buah tin dan zaitun. Mahal dah ustaz benda-benda macam ni. Madu mahal, buah tin mahal, kurma mahal. Memanglah nak sihat tu mahal. Kalau tuan-tuan tak nak benda yang mahal, ambil benda murah. Mana? Gula putih, banyak makan manis, semua tu sedap. Benda murah ni banyak benda sedap, tapi akibat dia bila kena sakit, tak ada guna dah duit nak ganti dengan kesihatan. Jadi kita, mindset kita, benda-benda macam ni, buah ting, apa lagi, benda-benda sunnah ni kebanyakan semua mahal. Untuk dijual zaman sekarang lah. Zaman dulu tak ada mahal sebagainya. Kerana benda tu satu, susah nak dapat. Yang kedua, ada setengah jadi import. Yang ketiga, kerana dia tu orang panggil mendatang khasiat yang lebih banyak. Jadi benda yang mendatangkan khasiat lebih banyak, sudah tentu benda tu lebih mahal. Tapi benda yang datang penyakit, tu paling murah. Contoh air, minuman tiruan dan sebagainya. Ada orang benda-benda yang berpenyakit ni, contoh gula putih tak Syahidan dia lebih tahu lah. Tak Syahidan ni, saya hanya ambil macam tu sajalah. Gula putih ke, ambil benda-benda yang berkafein, benda yang berperwarna, air, benda-benda yang pewarna makanan tu apa semua, warna tiruan, itu semua boleh mendatangkan mudarat. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah ni wattini wazzaitun. Waw tu dipanggil waw qasam. Allah bersumpah demi bumi yang banyak menumbuhkan tin dan zaitun. Jadi Tuhan mula dalam ayat ni bersumpah dengan dua jenis pokok. Pokok yang pertama tin, yang kedua pokok zaitun. Kita kena faham dalam kaedah bahasa Arab dan juga kaedah firman Allah, apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan satu-satu ayat ataupun bersumpah dengan mana-mana ayat, jadi benda ataupun bahan yang dijadikan sumpah di sini adalah manusia tidak boleh buat. Bila Allah bersumpah dengan satu benda, manusia tak boleh buat benda tu. Ni. Jadi Allah bersumpah dengan masa, contohnya wal as, Allah bersumpah dengan masa. Manusia boleh buat tak masa? Boleh. Siapa boleh buat masa? Saya nak bayar. Minta lah berapa juta nak bayar saja tu. Maksudnya manusia tak akan boleh buat masa. Kalau Allah bersumpah dengan masa, maka masa tu manusia tak boleh buat. Boleh tak? Masa dalam satu hari ada 24 jam. Kita nak buat masa biar jadi 2 jam, 24 jam setengah. Boleh? Tak boleh. Tu. Jadi masa tu Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat. Manusia hanya boleh mengaturkan masa tersebut. Manusia hanya boleh mengaturkan waktu macam mana nak menempati waktu. Itu sahaja. Jadi Allah bersumpah dengan pokok ting dan juga pokok zaitun. Manusia tak boleh nak buat kedua-dua pokok ini. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat. Ni. Sebab itulah nikmat Allah
Bila kata nikmat Allah, Allah yang buat. Kita ni sebagai pinjaman saja nikmat Allah. Contoh manusia nak kata lemahnya manusia tak boleh nak cipta sepohon pokok pun, tak boleh. Hari ni manusia kata aku tanam pokok ni, aku buat pokok ni, tu pun daripada butir, daripada benih, daripada anak pokok. Cuba tuan-tuan daripada zero cipta pokok jadi durian musaking. Nah, jadi durian harimau musang ke apa benda ikutlah. Boleh? Tak boleh. Kita hari ni yang kita buat semua yang telah disediakan oleh Allah SWT, hanya kita menguruskan sahaja. Ni. Jadi bila Allah bersumpah, bermakna Allah Taala nak beritahu benda yang penting. Jadi Allah bersumpah dengan ayat ni. Maksudnya tuan-tuan, dalam masalah bersumpah ni ada penjelasan ulama. Satu benda ayat yang Allah bersumpah nak beritahu bahawasanya benda tu cukup penting apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun manusia, kalau nak beritahu benda yang penting kepada orang lain pun, kita sumpah apa? Wallahi. Tu. Kita nak beritahu benda yang penting pada orang ni supaya orang ni beri perhatian, percaya dekat kita. Demi Allah, wallahi, saya tak kahwin dua. Tu dia. Contoh. Demi Allah. Contohnya bercakap benar lah. Kita nak bagi tahu itu benda tu benar, sanggup kita bersumpah wallahi. Kita bersumpah. Jadi Allah Ta'ala bila dia nak bagi tahu satu benda yang penting, maka Allah Ta'ala bersumpah. Jadi Allah bersumpah ni, ini menunjuk ada satu kaedah di dalam Al-Quran. Ini salah satu kaedah. Tu. Ada satu lagi, biasanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan perkataan wa'iz. Contoh Al-Quran, wa'iz qala luqmanu li bani wa'izu. Allah Ta'ala kata wa'iz, maksudnya Allah nak suruh ambil perhatian. Yang mana surah Allah Ta'ala nak cerita kejap lagi ni adalah benda yang penting. Ni kaedah dalam Quran. Jadi ayat pertama Allah Ta'ala kata wattini wa zaitun. Allah bersumpah dengan menumbuhkan buah tin dan juga buah zaitun. Sebenarnya berlaku khilaf para ulama tentang masalah penjelasan buah tin dan buah zaitun ni. Jadi Allah bersumpah dengan negeri yang menumbuhkan buah tin dan buah zaitun. Tuan-tuan, bukan semua tempat boleh tumbuh buah tin buah zaitun. Putra Bedana ada pokok tin. Ada alhamdulillah. Tapi buah dia tu sama tak seperti buah yang ada di bumi Arab? Ingat. Sini manis ke pahit? Masam. Tu. Cubalah kita tanam dekat kawasan Putrajaya, Cyberjaya, tanam dekat mana? Tanam dekat Putrajaya dah. Dia keluar buah tapi keluar tidak seperti mana buah yang asal daripada pokok tersebut. Tapi sekarang ni teknologi dah banyak dah. Kadang-kadang boleh je benda yang tak berbuah kita buahkan kat sini. Tapi berbezalah terbit dia tu. Cuba kita pergi ke Thailand tuan-tuan. Pergi ke Thailand ni sebelah Fatoni, Naratiwa. Pernah pergi kan? Fatoni, Naratiwa apa semua ni. Kalau kita tengok pohon dokong dia, buah dia besar-besar tuan-tuan. Duk tanah tepi jalan tu. Kita bila pergi rasa geram, nak berhenti ambil benih ni nak tanam kat Malaysia ni. Pasal buah dia besar-besar walaupun tanah di tepi jalan. Nak beritahu pada kita, kalau kita tengok buah di Thailand tu besar-besar dah, elok-elok, comel-comel, terik-terik, kita ambil benih dia, ambil benih hok balik Malaysia. Jadi buah dokong tu bila tanam Malaysia keluar pokok tapi buahnya tak sama seperti buah di sana. Nak beritahu kepada kita, buah tu nak keluar elok cantik hanya di tempat sana saja. Contohlah, sebagai contoh, ada pun tempat kita boleh tanam keluar buah tapi tak sama daripada sudut kualiti dia. Tu. Contoh juga seperti mana buah kurma. Kita pergi umrah kan, dia tengok di Madinah, di Mekah ada pohon kurma. Tengok buah elok saja, pokok seperti pokok kelapa tempat kita ni buah kurma ni. Buah kurma sana ibarat seperti pokok sawit tempat kita ni, mudah sangat tumbuh. Rasa geran ambil biji dia balik Malaysia tanam. Jadi keluar pokok
Tapi buah kurma tanam 20 tahun baru 3 biji keluar. Baru 3 biji. Tapi kalau tuan-tuan betul nak tengok buah kurma mekar enak, pergi ke Kelantan. Dekat dataran Tok Guru tu, dia ada satu rembau situ dekat Kota Baru tu, dekat muzium depan sebelah muzium Kelantan tu. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Di bulatan tu ada pokok kurma. Biasa kalau musim berbuah, ramai orang daripada luar negeri dia akan datang untuk tengok buah kurma tu je. Bila kita tanya, apa pasal ramai-ramai yang duduk keliling kat sini ni? Pasal kami ni daripada Johor Bahru, daripada Perak, daripada Kedah. Pasal apa? Pasal nak tengok buah kurma je ni je dah. Masa tu dia warna kuning lagi. Masa saya balik tu, saya tengok buah kurma tu warna kuning. Memang betul tu tak? Rupanya yang tanam tu, ia ada sejarah dia. Siapa yang tanam pohon kurma tu? Yang tanam tu, saya ingat tak ingatlah, itu adalah salah satu tangan orang yang berkat di bumi Kelantan. Tu maka keluar pohon. Tiap-tiap tahun buah. Tak tahulah sekarang ni berbuah ke tidak. Tapi berbuah pun tak sama seperti mana berbuah lebatnya di tanah Madinah, dan juga bermaksud tempat kita ni tak sesuai untuk tanam benda tersebut. Jadi Allah ni maha kuasa tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita rasa pelik tak nak cerita pasal cuaca ke, pasal tanah ke. Pelik kan? Tapi ni semua melalui kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelik lah, kenapa buah kurma tempat kita tak hidup, tak berbuah Mekah elok, tempat Madinah, Mekah boleh hidup, padahal dia pun panas juga. Ni orang panggil kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi heran, setiap negeri orang Islam Allah sediakan telaga minyak. Betul tak? Tu lagi heran. Semua yang diperintah, negara-negara yang diperintah oleh orang Islam kebanyakan mempunyai telaga minyak. Contoh Malaysia, Iraq, Brunei. Sekecil-kecil Brunei pun dapat telaga minyak. Nak kata hebatnya orang Islam memerintah ni. Di Saudi, di Kuwait, di di bumi-bumi Arab, semua jadi negara paling kaya di dunia. Di Dubai dan sebagainya, Emirat, semua yang diperintah oleh orang Islam, semua Allah tak boleh beri minyak. Cuba tengok negara orang bukan Islam. Kalau tengok jauh, Singapura ada telaga minyak? Tak ada. Kita tengok atas sikit negara kita, Thailand, ada telaga minyak? Ada ke tidak? Tak ada. Tu pun berebut dengan Kelantan kan gitu. Tu. Nak beritahu pada kita, ini keberkatan yang Allah Ta'ala beri pada orang Islam. Allah sediakan minyak. Lagi-lagi di bumi Arab Saudi, Allah sediakan minyak tersebut yang cukup banyak. Sudahlah minyak yang dah ada ni pun tak genak nak makan, nak cari, nak guna, patut Allah tambah lagi. Beberapa tahun lepas bertemu pula antara, kalau kita turun lapangan terbang Jeddah, kalau tak silap nak pergi ke bumi Arab tu, di tengah-tengah highway tu ada dapat perjumpaan satu kawasan minyak. Timbul pula minyak yang baru. Hak lama tak habis lagi pakai, timbul pula hak baru. Ni kuasa Allah. Ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Cuma yang sayangnya sekali, minyak memang banyak di Saudi, tapi yang menguruskan minyak tu bukan orang Saudi. Mengikut kajian lebih kurang 80% yang menguruskan telaga minyak tu bukan orang Saudi, kebanyakan daripada Amerika Syarikat. Ni rahmat Allah. Situlah nampak saya sama lah seperti Malaysia pun. Tuan, saya ni kuliah, saya jumpa orang macam-macam, daripada orang pangkat atas sampai lah orang bawah, pangkat tinggi sampai pangkat bawah. Saya pernah bertanya orang yang kerja dekat bahagian pengurusan Petronas. Saya pergi kuliah dekat oil and gas dekat Kuala Lumpur, dekat sebelahan KCC sebagainya. Mahal dibayar gaji. Kita pergi kuliah suka kita pergi. Mahal betul. Pasal apa? Dia ni tokai minyak. Tak mahal apa? Kita pergi. Kita cuba tanya dia. Kita tanya dia, di Malaysia ni macam mana cara menguruskan minyak? Rupanya dapat info, Malaysia ni dia terpaksa sewa jentera daripada luar negara. Bila sewa jentera daripada luar negara, satu jentera tu sewa memang harga cukup mahal. Lepas tu dia akan bahagi persen antara pihak kerajaan dengan pihak swasta yang menguruskan telaga minyak.
Jadi di situ ada wujud macam rugi sedikit pembayaran. Tapi nak buat macam mana? Disebabkan negara kita ni tak ada teknologi yang tertentu, teknologi yang hebat seperti mana teknologi orang barat dan sebagainya, terpaksa juga ambil sewa dan bahagi sedikit persen tersebut. Jadi kita rasa macam sayang sedikit lah, pasal kita tak boleh mengurusan secara total untuk pengurusan penggalian minyak dan sebagainya. Kecek bak minyak pula. Tapi ni benda nak beritahu kita. Jadi ulama mengatakan negeri Ting adalah sebuah bukit di negeri Damsyik. Ada setengah ulama tafsir kata buah Ting ni ialah berada di negeri bukit yang berada di Damsyik. Damsyik di mana? Syria. Ada juga setengah ulama kata buah Ting ni juga tumbuhnya iaitu di Masjid Damsyik Syria. Di Damsyik itulah. Ada juga setengah ulama kata Masjid Nabi Nuh. Kerana Damsyik tu adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Tu Nabi Nuh ni antara Nabi terawal. Adam, Idris, Nuh. Antara Nabi yang terawal. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ni, kisah dia bersekitar kawasan Damsyik tu. Yang kita duk baca kisah Nabi Nuh ni, semuanya berkisarkan di sekitar Damsyik. Baik. Yang mana kisahnya tentang apa dia? Tentang Nabi Nuh, tentang anak dia, tentang isteri dia yang derhaka kepada Nabi Nuh, yang tak mau beriman kepada Allah, tak mau ikut cakap Nabi Nuh alaihissalam, maka akhirnya Allah Ta'ala menggelamkan. Ni kisah Nabi Nuh ni berkisarkan di kawasan Damsyik. Tu. Ada juga setengah ulama kata buah Ting ni ialah kawasan Kufah. Dan kawasan Kufah ni yang terletak di kawasan Iran. Dan ada juga setengah ulama kata iaitu di bukit di antara Bukit Halwan dan juga Hamzan. Satu kawasan nama Halwan dan Hamzan. Jadi itu mengenai khilaf ulama tempat buah Ting. Berlaku khilaf di sini tempat buah Ting. Adapun negeri Zaitun pula iaitu Bukit Zita. Ada ulama tafsir kata Zaitun ni ialah di Bukit Zita, iaitu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni ada setengah ulama kata Baitul Maqdis tiupu sendiri dipanggil Zaitun. Ini mengikut pandangan ulama tafsir dengan hujah masing-masing lah. Ada lagi hadiah yang cukup panjang lebar untuk menyokong hujah-hujah yang diberi pandangan ulama tentang tempat terbitnya buah Ting dan juga buah Zaitun, mengikut ayat yang pertama yang kita baca ni. Baik. Kemudian ayat yang kedua, wa turisinin, demi bukit Tursin. Tursina. Tu Jabalul ladzi kalamullah ta'ala alaihi Musa. Dalam tafsir kata Jabalul ladzi kalamullah ta'ala alaihi Musa. Bukit Tursina ni ialah tempat Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina. Dan Bukit Tursina ni juga antara tempat Nabi Isa AS lari daripada Ya'juj wa Ma'juj. Akhir zaman nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar terbit dan akan serang muka bumi ni, sehingga tak ada seorang pun yang boleh nak membunuh Ya'juj Ma'juj, sehingga Nabi Isa pun lari bersama orang Islam di Bukit Tursina. Tu menyelamatkan diri di Bukit Tursina. Maka dengan berkat doa Nabi Isa dan orang mukmin ketika itu, Allah Ta'ala pun hapuskanlah Ya'juj Ma'juj yang ada di permukaan bumi ni. Jadi sejarahnya, awal-awal sejarah Nabi Musa dia pergi munajat di Bukit Tursina. Tu dia minta dengan Allah Ta'ala, minta nak tengok Allah Ta'ala. Uzur ila jabal. Maka apabila kamu tengok bukit yang ada sebelah kamu tu, bukit itu ada kat situ, kejap lagi kamu boleh tengok aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Tuhan pun kata apabila Allah mentajallikan nur kepada bukit, ja'alahu dakka, bila Allah tajalli nur kepada bukit Tursina, ja'alahu dakka, bukit itu jadi meletup berkecai. Nabi Musa pun pesang ketika itu. Nak beritahu kepada kita, Nabi Musa ni tak mampu nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tajalli pun tak mampu dah, sehingga bukit pun hancur. Nabi Musa pun pesang. Ni nak beritahu hebatnya kita Nabi Muhammad. Nabi kita baginda Muhammad SAW cukup hebat. Di antara salah satu, hanya only satu manusia saja dalam hidup ni boleh tengok Allah dalam keadaan sedar dan tidak tidur, dalam keadaan jaga. Hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa pun tak mampu tengok Allah.
Hanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu. Jadi ketika peristiwa di tajalli itu, Nabi Musa duduk di atas bukit Tur Sina. Nah, tu. Maka Allah Taala sebut dalam surah ni dengan nama bukit Tur Sina. Dalam surah At-Tin ni yang kita duk baca lah ni lah. Tu. Jadi tuan-tuan, apa penjelasan ulama tentang masalah Tur Sina ni? Ya. Tu. Sebenarnya macam ni. Asal-asalnya Nabi Musa dia berdakwah kaum Bani Israel. Macam-macam dah Bani Israel, Nabi Musa dakwah mereka supaya beriman. Cara Bani Israel ni pula nak ikut mereka, mesti kena ikut kehendak mereka. Dan macam-macam kehendak yang Nabi Musa lakukan untuk memenuhi kehendak mereka. Macam-macam dah Nabi Musa dah buat mengikut kehendak mereka. Jadi last sekali mereka kata dekat Nabi Musa apa dia? Lah ni macam ni. Rekah cerita tak perlu cakap banyak. Panggil Tuhan turun dekat kami. Panggil Tuhan turun depan kami. Tu. Maka Nabi Musa pun macam tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut kehendak orang Bani Israel. Jadi bila nak ikut kehendak, nak tengok Tuhan, maka pada waktu itu Allah Ta'ala tajalikan Nabi Musa di bukit Tur Sina. Akhirnya tak mampu, sehingga bukit pun dan lahu dakak, akhirnya hancur berkecah habis. Nak beritahu kepada kita tak mampu kita nak melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya boleh kita tengok insya-Allah dalam syurga nantilah. Itu pun bagi orang yang beriman. Itu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana pula Nabi ketika Isra Mi'raj tengok zat Allah? Nabi kata bila bi kaifin, tidak ada kafiah. Tengok Allah tu tidak ada kafiah. Tak boleh kita kata Allah ni ada rupa, ada bentuk, duduk di arasy dan sebagainya, tak boleh. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Baik, ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, serta negeri Mekah yang aman ini. Tu, demi negeri ini, yakni negeri Mekah yang aman ini, Allah Ta'ala kata. Dalam tafsir kata Makkah li aman linas fiha jahiliyah wa islamah. Maksudnya Mekah ni adalah negeri yang aman bagi segala manusia yang berada di sana, termasuklah orang jahiliyah dan juga orang Islam. Mana-mana orang pergi sana semuanya aman. Mekah ni dipanggil negeri yang aman. Mekah dan Madinah, dua tempat ni ingat. Mekah dan Madinah dipanggil Haramain ni. Dua tanah haram. Bukannya pergi ke Mekah pijuk haram neraka bukan. Masuk haram di sini nak beritahu dipanggil tanah yang aman. Allah janjikan keamanan dua tempat ni. Macam manalah kita boleh kata Mekah ni tempat hatu kat limah ada. tempat macam-macam. Jadi Allah sendiri sumpah dalam surah ni mengatakan wa hadzal baladil amin, negeri Mekah ni negeri aman. Dua negeri ni negeri aman, Mekah dan Madinah. Ada satu cerita ni tu saya. Cerita yang betul-betul berlaku dah. Ada satu orang ni dia pergi buat umrah. Dia bila pergi buat umrah, dia tidur tak lena. Duk tidur, duk nampak kelibat macam-macam. Dalam hotel tu lah. Kelibat macam mana? Dia tengok ada satu kelibat tu, dia nampak satu benda yang besar berwarna hitam. Kemudian tak nampak apa hitam dia, hanya nampak gigi putih saja. Ni cerita betul dia tuan-tuan. Tu. Gigi putih, mata terbeliak merah dia kata. Tubuh besar, warna hitam. Hitam daripada baju Ustaz Adin ni lah lebih kurang. Gigi putih, mata dua, mata merah. Kalau kita tengok lari tuan-tuan. Kemudian dia telefon kawan dia, seorang ustaz juga. Dia kata, "Ustaz, Allah, umrah kali ni tak boleh nak buat lah ustaz. Rasa nak balik ke Malaysia ni." Pasal apa dia? Kena ganggu ustaz. Dia kena ganggu. Dia tak lena, siapa dia takut, siapa dia minta telefon kawan dia, seorang ustaz tu juga. Dia kata, "Oh ya, tak boleh ni, tak boleh nak. Rasa malam ni juga nak beli tiket flight balik ke Malaysia." Dia kata, tak tahan. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala kata dalam surah ni wa hadzal amin, dalam surah Tin ni cerita tadi sebenarnya tidak berlaku di bumi Mekah sepatutnya.
Sepatutnya peristiwa macam ni tidak berlaku di bumi Mekah. Pasal Allah yang kata negeri Mekah negeri aman. Takkanlah nak berlaku benda macam ni. Dah? Malaikat kita ada masalah apa-apa. Dah? Tu. Kalau nak ikut ayat Quran, negeri Mekah memang negeri aman. Mana boleh berlaku cikir macam ni. Tapi disebabkan masalah diri kita sendiri, mungkin itu punca dia. Tapi kalau nak salahkan tempat, Allah dah janji dah. Tempat yang aman. Tu. Dah? Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau boleh nak pergi umrah ke nak pergi mana-mana, tinggallah benda hak tak elok yang kita buat selama ni. Tinggal. Dah. Berubah benda tak elok jadi biar elok. Sepatutnya begitu. Dah. Ni. Pergi Mekah ni bukan untuk kita istirahat. Kita pergi Mekah ni nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu siapa yang dipilih untuk mengerjakan haji, mengerjakan umrah, pergilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis orang yang diberi keluasan rezeki, ada duit banyak, cuba pergi setiap tahun Mekah buat umrah. Nah, nak buat apa lagi duit kita simpan? Beri ke anak-anak kan juga. Nah, kita dulu masa hidup, nah, mak pak tak beri pun duit untuk menjamin kehidupan masa depan. Kita usaha sendiri sehingga kita boleh jadi orang ada-ada seperti hari ni. Jadi budak hari ni dia butuh kerana ibu bapa dia usaha daripada muda, duit tu ditinggal pada anak-anak. Sebenarnya duit ni kalau boleh tuan-tuan gunalah untuk ibadat kepada anak tu, boleh cari sendiri duit, jangan risau. Dia boleh struggle dia. Kita boleh struggle, takkan anak tak boleh struggle. Kita zaman dulu lagi teruk. Budak sekarang dipanggil zaman tahun 2000 ke atas. Zaman 2000 semua kau mudah dah ada. Kalau hidup pada zaman 80-an, 70-an, 40-an, itu lagi struggle lah. Zaman dulu mana ada telefon lah. Telefon 3310 tu pun baru je, era yang zaman baru. Ingat zaman saja ni pun, walaupun saja ni 30-an lebih dah, masih zaman tu saya sempat bujuk telefon awal-awal itu 3310 tu pun zaman tu saja. Maksudnya zaman tu kita sempat jumpa kesusahan. Budak zaman sekarang bangkit-bangkit tengok-tengok ada apa? Ada iPhone dah. Bangkit-bangkit tengok-tengok ada motor baisuku dah. Sebab tu budak hari ni tak sempat untuk mengalami kesusahan. Sebab tu budak zaman sekarang jadi manja. Bila kita hidup dalam keadaan manja, jadi budak sejadi rosak. Ni firman Allah. Jadi maksudnya saya nak sarang, kalau ada duit, luasan rezeki, pergilah umrah, pergilah buat haji, menangislah di depan Kaabah. Kena bawa kotak tisu kan, bawa lah 2 kotak tisu pun tak apalah. Jadi Allah Ta'ala kata wa hadzal baladil amin, Mekah di negeri aman. Sepatutnya tak jadilah kes-kes macam tu. Maka kalau jadi juga seperti macam tu, maka sebenarnya benda itu ada kaitan dengan kita. Maka kita sepatutnya perbetulkanlah biar jadi elok. Sepatutnya Mekah ni negeri aman kepada yang pergi, siapa-siapa yang pergi pijak di bumi Mekah tersebut. Dia faham dah? Jadi ada penjelasan ulama tentang ayat yang ketiga ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Nak kata amannya negeri Mekah sehingga Allah Ta'ala mengharamkan berlakunya bunuh-membunuh di bumi tersebut. Tak boleh kita bunuh-membunuh sekalipun kayu-kayuan, tumbuh-tumbuhan, tak boleh. Kecuali benda-benda yang dihajati oleh manusia, yang tu tak mengapalah. Tu pergi Mekah saja-saja sambil duk berjalan pergi getuh pokok bunga, tu tak boleh. Pergi sepak pokok kayu, tak boleh. Berjalan tu pergi kutip anak batu buat balik Malaysia, boleh tak? Tak boleh. Kalau kita kutip anak batu balik Malaysia, wajib kena pulang sebulan. Wajib kena sebulan. Kena beli tiket kapal terbang, kena beli tiket kapal terbang. Atau berkirim dekat orang, kena hantar semula. Sehingga aman begitu Allah mengharamkan, tak boleh ambil apa-apa di bumi Mekah. Kalau macam tu, pasir-pasir lekat di tapak kasut tu, sudah besar. Berapa banyak dah kita bawa pasir yang melekat di tapak kasut daripada Mekah balik Malaysia. Yang tu tak mengapa, sebab benda tu benda yang tak boleh dielak. Kalau ikut pasir-pasir melekat di kasut, di selipar tu, kena bawa pulang, susahlah. Sebab benda tu orang panggil benda yang susah nak dijaga. Kalau wajib kena hantar lah. Kecuali pijak batu sebesar peluk. Dia jalan pijak batu, tapi batu melekat kat selipar dia, naik motor bas. Yang tu kena pulang balik. Tu boleh faham dah. Allah bersumpah dengan tempat yang aman. Tuan-tuan pergi sana insya-Allah aman. Jangan risau. Allah Rabbi dah.
Ada orang tanya kenapa orang kafir tak boleh pergi ke Mekah. Ada orang Mekah tu jawab apa dia? Dia kata boleh nak pergi ke Mekah tapi kena mengucap dululah, dia kata. Pandai jawapan dia, pandai. Nak kata negeri ni Allah bersumpah, Allah beritahu negeri yang cukup aman, jangan risau. Bila rosak Mekah ni, bila rosak Iraq, bila rosak Arab Saudi, bila akan rosak? Iaitu bila berlaku fitnah akhir zaman. Bila berlaku fitnah akhir zaman, rosak. Dunia ini tidak akan berlaku kiamat kecuali rosaknya orang-orang Arab. Sekarang ni orang Arab macam-macam dah hiburan duk masuk dalam tempat mereka. Di Mekah saja kita duk nampak benda baik-baik, cuba di luar kawasan. Allah Rabbi minta berlindunglah dengan Allah Ta'ala supaya anak cucu kita jangan jadi sosial macam tu. Allah Rabbi. Sekarang ni tuan-tuan, dalam hadis kata apa? Kalau kamu nak tahu Imam Mahdi dah keluar ke belum, kamu tengok anak raja bergaduh 3 orang. Sekarang ni anak raja memang betul bergaduh dah. Cuma nak menanti apa penghujung nanti akan berlaku. Bila betul kata hadis Nabi, lepas ni Imam Mahdi muncul, bai'ah di Kaabah. Sebelum Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi ni salah satu daripada ulama jugalah. Jadi banyak ulama dunia berhimpun mencari siapa sebenarnya Imam Mahdi. Tiba-tiba jumpa satu orang ni memang cukup syarat dan sifat Imam Mahdi. Maka beritahu dia, awak ni Imam Mahdi. Dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Ada ulama kata siapa mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Mengaku dah. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi ada. Bukan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Sedangkan ulama pergi kejar dia, mengata dia ni Imam Mahdi. Imam Mahdi. Akhirnya dia pergi lari. Dia lari ke suatu tempat lain, ulama pergi cari dia. Maka barulah ketika itu dia pun kata kalau macam tu tak apalah, dia pun terima. Kemudian dia berbai'ah di Kaabah. Bila dia berbai'ah, kata Nabi, pada waktu itu tinggallah segala harta kamu, tinggallah apa yang kamu ada, pergi berbai'ah sama-sama dengan Imam Mahdi. Sebab lepas ni kita akan menghadapi satu fitnah yang lebih dahsyat lagi. Berperangan berlaku antara fitnah dengan Dajjal. Imam Mahdi muncul, Dajjal dah keluar lah. Sebab Imam Mahdi sebagai pembantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Pada waktu itu, pergilah kamu berbaik walaupun merangkak di atas salju, kata Nabi. Atas salji, walaupun merangkak atas. Pada waktu itu, kata ulama, mungkin teknologi tak boleh pakai dah. Nak pergi macam mana ustaz? Kapal terbang pun dah tak ada dah. Kapal selam pun tak ada dah. Hak ada pun dia pun tak menyelam anda dah. Nak pergi macam mana? Maka kata ulama, duduklah di tempat kamu, buat persediaan untuk pertahankan diri kamu sendiri. Pada waktu itulah heret anak isteri kamu balik ke rumah. Kalau boleh ikat, duduk dalam bilik, jangan keluar. Sebab fitnah Dajjal antaranya banyak pengikut dia, perempuan dan juga anak luar nikah dan sebagainya. Perempuanlah paling banyak sekali yang menjadi pengikut Dajjal. Maka ulama besar masuk dalam rumah, ikat anak bini kamu, kalau boleh tutup pintu rapat-rapat, jangan bagi keluar. Dan zaman sekarang pun dah nampak kerosakan perempuan. Laki-laki dengan cara lelaki, tapi perempuan lagi. Sebab Nabi kata bilangan perempuan sama lebih banyak daripada bilangan lelaki. Sehingga satu orang lelaki nisbahnya 50 perempuan. Orang lelaki tak selamatlah lepas ni. Nak keluar lagi mana tak selamat. Dah tengok dulu. Bro, okey, jalan clear. Okey. Nanti kena tangkap, habis kita dah. Habis kita orang lelaki lepas ni. Dulu orang perempuan. Ni hakikatnya berlaku terbalik bumi yang Allah Ta'ala buat. Allah Rabbi. Jadi nak beritahu kita, bumi Arab ataupun dipanggil Mekah ni adalah bumi yang aman. Rosak. Ada orang tanya, ustaz, Dajjal dia tak akan masuk 2 tempat saja. Yang pertama, bumi Mekah dan Madinah, 2 tempat. Betulkah Dajjal tak boleh masuk? Ya, betul. Mengikut riwayat, Dajjal memang tak boleh masuk 2 tempat. Adapun selain daripada 2 tempat ni, Dajjal boleh pergi ke semuanya. Macam mana Dajjal merosak ke 2 tempat ni? Dengan cara Dajjal dia bawa pengikut dia masuk ke 2 tempat ni. Dajjal tak boleh masuk, tapi ada pengikut dia. Pengikut dia ni lah tolong buat rosak kepada Dajjal. Ni bila tu berlaku akhir zaman. Bila? Wallahu a'lam lah. Kita boleh dengar Allah.
Allah Rabbina. Akhir zaman ni banyak fitnah tuan-tuan. Penting sangat saya nak beritahu tuan-tuan. Akhir zaman fitnah banyak. Satu je, kita kena kuatkan iman kita tu. Bila kita kuat iman, marilah cubaan macam mana, ujian macam mana, kita boleh hadapi benda tu. Kita jadi kuat, jadi strong. Disebab kuat dalaman kita, batin kita kuat dengan iman. Itu saja. Jadi apa-apa minta berlindung dengan Allah. Kalau boleh janganlah kita diuji dengan pelbagai. Contoh diuji dengan nafsu. Tu. Diuji dengan nafsu, dengan perempuan, dengan perzinaan dan sebagainya. Minta berlindung dengan Allah. Jangan ada. Baik, habis di situ. Masuk ayat yang keempat. Sikit lagi ni. Dipaham sikit lagi. Ayat keempat, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baiknya dan berkelakapan sesuai dengan keadaannya. Jadi Allah Ta'ala kata, kami jadikan manusia ni dengan sebaik-baik. Allah buat kita ni antara kejadian yang sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan, kita manusia ni antara makhluk yang paling elok sekali. Kita kena bersyukur. Tu. Elok macam mana? Kepala duduk atas, tangan duduk pertengahan, kaki duduk bawah. Elok. Tapi kalau Allah terbalik, kepala duduk bawah, kaki duduk atas, apa akan jadi kita? Susah hidup kita nanti. Allah Ta'ala buat ni comel tu. Nak banding dengan binatang. Binatang ni apa dia? Kepala dengan perut sama. Kepala dengan perut sama. Contoh seperti lembu. Kepala, perut, punggung sama. Bila duduk satu arah. Contoh seperti kerbau, kambing, unta, keledai semua Tuhan buat kepala dengan perut, kemaluan dan sebagainya duduk satu arah. Maka tak heranlah binatang ni dia tak boleh fikir tentang baik-baik boleh. Boleh tak apa. Maka tak pelik lah. Binatang ni dia fikir hanya untuk makan, untuk tidur dan sebagainya dah. Pasal dia nak penuhkan perut dia saja. Nak penuhkan nafsu dia saja. Adapun Allah Ta'ala buat kita kepala duduk atas, letak atas. Bukan setakat buat kepala, letak akal pula. Bila dia beri akal, maka kita guna akal itu macam mana kita nak buat kebaikan supaya mari dekat kita. Ni. Maka Allah Ta'ala kata, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ni sebaik-baik ciptaan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala buat manusia sebaik-baik kejadian. Tu. Allah Ta'ala buat kita ada uban, ada tarik mata, ada alio basi ni apa semua. Ni ada kebaikan sebenarnya. Ada tarik telinga. Kalau kita setuh tarik telinga, tarik mata kena basuh. Batal kau semayang? Tak batal dah. Cuma tu dia bukan dipanggil najis yang perlu daripada basuh. Tu. Orang panggil tarik mata, tapi sebenarnya dia bukan seperti najis yang seperti daripada dubur tu, bukan. Tapi panggil saja, hanya basuh macam tu saja. Contoh seperti juga najis dadah. Dadah tu bukannya najis sebenarnya, tapi sebab buruk nisbah dia panggil najis dadah. Tu. So orang panggil pisang mah, bukannya pisang tu daripada mah. Orang panggil pisang mah. Tu, boleh panggil. Tu. Jadi Allah Ta'ala kata fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Maka ternafilah pandangan mengatakan badan kita penuh dengan najis. Maka kita tak boleh sabit macam tu, pasal kita ada tarik mata. Yang kita sabit badan kita penuh dengan najis, tapi sebenarnya kita sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala buat dekat kita. Tu. Baik, ayatnya kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dan kemudian jadi ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu. Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Ni akibat kita tak menggunakan nikmat Allah dengan baik, kita jadi manusia yang paling rendah sekali, serendah-rendah makhluk. Asalnya kita sepaling tinggi-tinggi makhluk, sepaling elok-elok makhluk, tapi kalau tak pandai guna nikmat Allah, kita boleh jadi serendah-rendah daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Tuan-tuan, sebab tu kita jangan duk rasa hebat sangat. Kadang-kadang kita manusia awal-awal
dimuliakan, disanjung, ditinggi, tapi akhirnya kita boleh jatuh ke bawah serendah-rendah makhluk kerana kita tidak menggunakan nikmat Allah ke jalan Allah Subhanahu taala. Dan asal manusia boleh, asalnya manusia ni mulia, tapi manusia ni boleh jatuh kepada kehinaan. Tu kerana apa? Kerana kita ni tidak guna nikmat Allah ke jalan kebenaran. Nah, contohnya asalnya manusia ni kaya, ada duit, rupa parah elok, tapi dia guna kekayaan dia minum arak, berzina, judi, maka manusia daripada mulia dia jatuh kepada kehinaan. Tu sepatutnya kita ni mulia. Illal ladzina amanu wa aminus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Malaikat orang yang beriman dan beramal soleh, mereka untuk mereka balasan yang tidak putus. Ini rahmat Allah. Jadi ayat keempat kelima ni Allah Taala beritahu manusia ni antara sebaik-baik kejadian. Maka manusia ni antara yang paling mulia. Tetapi manusia jadi hina disebabkan perkara-perkara yang mereka lakukan di dunia ini. Dan ada tak makhluk seperti manusia, tuan-tuan? Tak sama. Nak kata baik yang manusia, Allah Ta'ala buat kening. Keningnya panjang setakat ni saja. Boleh tak kita komen, kita kopling kejadian Allah? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala buat sebaik-baik kejadian tu. Cuba ambil cermin letak depan kita, cermin panjang, boleh tengok setubuh, seluruh tubuh kita boleh tengoklah cermin tu. Cuba cek balik diri kita, tengok balik kat mana kita nak kopling. Contoh kita kopling, oh kening ni tak jadi, kening pendek macam ni, nak tebal macam ni, bulu banyak macam ni, nak ubah sikit kita pun repair, jadi keduku, tuan-tuan. Nah, hok elok dah Tuhan buat, dia pergi repair, nampak macam dah macam lah. Nah, macam ke lutung apa macam tu lah. Nah, macam tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ubah ciptaan Allah, nah, dia jadi tak cantik. Bukannya jadi cantik, jadi semakin tak cantik. Tuhan buat kita gigi tak tersusun macam tu, memang cantik dengan rupa kita. Tiba-tiba kita pergi ubah pula, nah, dia jadi tak sesuai. Mulut kita lebar macam tu memang sesuai dengan riuk wajah muka kita. Kalau Allah Ta'ala buat mulut kita seperti mana princess, patung-patung tu lah, puteri-puteri tu lah, comel-comel tu, jadi macam pelik, tak sesuai. Apa lagi? Contoh seperti muka kita, sepatutnya dengan usia begini sesuai dengan usia, dengan umur, dengan muka, tapi dengan usia yang tua kita pergi pasang botok, paksa susu. Nah, pergi cocok sana jadi terik macam belon nak pecah macam ni. Nah, jadi semakin huduh, bukan semakin comel, semakin huduh. Allah Ta'ala buat telinga manusia kecil macam ni sesuai dengan rupa manusia. Allah Ta'ala buat gajah telinga lebar pasal sesuai dengan keadaan tubuh gajah tu. Cuba ambil telinga gajah letak manusia, jadi macam mana tuan-tuan? Huduh tak? Huduh. Nah, cuba ambil telinga manusia letak pada gajah pula, pelik juga. Nah, jadi nak beritahu kepada kita, oh, mata biru kan. Cuba kita ni orang hitam, kulit hitam tapi letak mata biru kan. Jangan. Tak kena juga kan. Jadi Allah Ta'ala letak kita sesuatu ciptaan, cek balik sesuai dah, comel dah, tak perlu nak ubah apa, tak perlu nak ubah. Tu kita kopli 2 biji mata, apa pasal 2 biji mata duduk depan saja, buat gini lah, sebiji duduk depan, sebiji duduk belakang, boleh tengok depan belakang? Kita kopli, boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan, kalau 2 biji depan satu belakang satu, susah kita nak berjalan. Nah, susah. Depan satu boleh, 2 side kita boleh tengok. Macam mana? Macam ni. Allah buat sesuai, mata duduk atas, 2 biji duduk depan, satu arah saja, memudahkan perjalanan kita. Ini tuan mata Allah. Tuhan buat bulu kening ke, buat mata ke, apa benda ke, Tuhan buat sesuai dah. Mata duduk atas, hidung duduk tengah, mulut duduk bawah, ada misai, ada janggut. Kenapa misai ini tumbuh tak seperti tumbuhnya janggut? Kalau misai tumbuh lebih pada janggut, pelik pula nampak. Nah, nampak? Ni. Jadi Allah sengaja cipta kita sebaik-baik kejadian, dan Allah kontrol. Allah yang kawal ciptaan tu. Tiba-tiba kita nak ambil kontrol Allah. Jadi pelik sungguh. Baca ke lutung habis dia jadi dah nah. Tu jadi. Tu.
Maka tuan-tuan, sebenarnya kita dah elok dah ciptaan Allah. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan ni buat comel dah. Tuhan ni buat buat sesuai dengan wajah dan keadaan kita. Tuan-tuan jangan cemburu dengan orang, sebab kadang-kadang orang tu anggap cantik begitu. Orang tu hidung macam, kita ni jenis hidung lebar. Kita cuba nak jadi macam dia. Bila letak macam kat muka kita, tak sesuai langsung tuan-tuan. Pelik sungguh dah. Memang hidung kita macam ni sesuai dengan wajah kita. Saya pergi gunting rambut. Saya kata nak gunting rambut macam Ronaldo. Macam Ronaldo. Tukang gunting kata, tak boleh. Dengan muka ustaz ni tak padan. Buat gini ustaz, saya buat sesuai dengan muka ustaz. Memang betul, tukang gunting dia pandai. Dia akan gunting ikut sesuai dengan muka kita. Walaupun kita minta nak jadi macam Ronaldo, macam Messi dah. Minta lah. Tukang gunting yang hebat, dia kata apa? Tak apa, saya buat sesuai dengan muka ustaz dia kata. Dia pun buat memang betul sesuai dengan muka kita. Tu. Kalau kita jenis yang tak boleh botak, tiba-tiba kita botakkan, memang jadi lain. Ada orang ni disesuai, ada orang tak sesuai. Baik, dia banyak. Jadi Allah Ta'ala buat nikmat tu pula. Okey, sikit lagi Ustaz nak sebagai kesimpulan. Allah Ta'ala buat nikmat ni pula bukan setakat Allah beri bagi hidup, kemudian Allah beri untuk kemudahan kehidupan kita. Allah buat kaki supaya kita boleh melompat, boleh panjat, buat tangan, boleh pegang barang, boleh berlari, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Tu. Maka inilah Tuhan bagi nikmat kita, tak tahu kita nak cakap apa. Macam-macam nikmat kesempurnaan zahir yang Allah Ta'ala beri, dan juga nikmat batin yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Nikmat batin apa dia? Allah Ta'ala beri perasaan untuk diri kita. Cuba orang hina kita, orang maki kita, orang mengupak kita, rasa nak marah. Rasa nak marah. Orang buat lebih kurang, orang bercakap lebih kurang, orang cakap menunjukkan macam kita ni hina sangat, kita rasa ada perasaan tu, ada perasaan. Dan nikmat kedua, nikmat batin, iaitu perasaan dan juga nafsu yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Itu pun nikmat juga. Bukan setakat fizikal saja nampak elok, tapi batin pun Allah Ta'ala beri juga, seperti mana perasaan dan juga nafsu. Allah Ta'ala bagi dekat kita. Ini tuan mata Allah. Tapi kalau kita nak kontrol nafsu ni, mestilah kena guna akal. Akal itulah yang kontrol nafsu. Akal jadi sertakan dengan iman, barulah nafsu. Jadi tuan mata Allah SWT boleh faham dah. Tu. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, illal ladzina amanu wa aminus solihat falahu ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka balasan yang tidak putus-putus dah. Tak pun tolak darat bahagi, buat macam mana pun, dah sekali orang beriman dan orang beramal soleh yang Allah Ta'ala tengok. Allah tak tengok pun parah muka kita dah. Allah tak tengok kamu orang comel diberi pahala 10 pahala, orang bodoh berdosa, susah hidup kita. Orang cerdik diberi pahala, orang yang bodoh kamu neraka, dosa. Betul ke Allah tengok begitu? Tidak. Allah tak tengok parah muka, Allah Ta'ala tengok amal soleh kita, iman kita. Tu Allah Ta'ala. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orang kulit hitam tu, hitam berminyak kulit dia, kulit hitam lah. Tapi Allah muliakan dia sehingga Nabi terdengar tapak kaki Bilal berjalan dalam syurga. Bilal kata, Nabi tanya, apa amalan kamu? Nabi Bilal kata, sebab aku berwuduk, aku solat sunat wuduk. Jadi nak beritahu pada kita, Allah tak pandai nafsu pada rupa. Hidup kita walaupun huduh, walaupun hitam, walaupun tak pandai, tapi Allah pandai daripada sudut takwa kita, iman kita. Ini tuan-tuan Allah. Banyak duit macam mana pun, kalau tak beriman, Allah tak akan pandang. Tak ada makna pun dalam hidup ni. Kalau duit banyak, tak beriman. Pakat tinggi melangit sekali mana pun, tak beriman, tak takwa, Allah pun tak pandang juga. Last sekali, orang yang Allah Ta'ala pandang, illal ladzina amanu wa aminus solihat, iaitu orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dan mereka untuk mereka balasan tidak terputus-putus. Maksudnya orang yang amal soleh ni, Allah Ta'ala beri pahala tidak putus-putus. Allah Ta'ala bagi tidak pernah jemu, sehingga kita yang jemu pemberian Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah beri pemberian ni tak jemu-jemu, tapi kita yang jemu dahulu. Contoh, kita dapat nikmat, hidup hari-hari hidup senang-senang, satu hari rasa susah pula dah. Betul tak? Kadang-kadang bila kita hidup sentiasa senang, duit sentiasa ada, kemudahan ku ada, satu hari kita minta, ya Allah berilah aku jadi orang susah sikit, nak rasa sikit orang susah. Tengok sampai tahap tu. Kita yang jemu dahulu dengan pemberian Allah. Allah tak jemu, walaupun kita melakukan maksiat.
Baik. Ayat seterusnya, wa ma yukadzibuka ba'du bid-din, maka apakah lagi yang membawa mendustakan kemudian itu dengan din, agama kamu sendiri. Tuhan tanya, apa lagi yang kamu buat sehingga kamu tak puas hati, sehingga kamu ada krisis dalam agama. Apa yang kamu tak puas hati lagi dengan nikmat Allah sehingga kamu sendiri melakukan krisis dalam agama kamu? Apa lagi? Maka Allah Ta'ala buat turun ayat ni, Tuhan bangkit kepada Nabi menyampaikan tentang menjelaskan maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala tanya, nak meyakinkan kita, kamu tak yakin lagi kau dengan Al-Quran, tak yakin lagi kau dengan kitab Allah. Aku dah beri macam-macam dah. Tapi kamu masih lagi duk ingkar, tak mau beriman dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ayat terakhir pada malam hari ni, tidaklah Allah itu sehakim-hakim yang hakim. Maksudnya sebijak-bijak Tuhan yang maha bijaksana. Bukan Allah ni Tuhan yang maha bijak. Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha bijaksana. Ada orang bijak, sebenarnya Allah lebih bijak daripada orang yang bijak. Allah yang maha bijaksana. Jadi sebagai kesimpulan di sini dapat kita faham dalam surah ini ialah Allah Ta'ala nak menegaskan kepada kita bahawa mengenai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita. Maka sepatutnya kita gunalah nikmat Allah ini atas jalan kebenaran. Jaga nikmat Allah, jangan buat perkara yang Allah Ta'ala tegak, supaya nikmat berkekalan dan menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. InsyaAllah setakat itu dulu kita pada hari ini. Sebenarnya panjang lagi penjelasan saya, tapi tak apalah, masa tak mengizinkan. Lepas ni kita akan masuk surah seterusnya, iaitu surah Al-Insyirah. Betul? Alam nasyrah lah. Kita akan sambung pada bulan depan. Apa-apa makna? Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya arham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.